bagaimana kita sebagai orang Melayu ni nak memiliki tanah Rizab Melayu ni. Apabila kita bercakap tentang bagaimana untuk memiliki tanah ni, sudah semestinya dia sangat related dan berkait rapat dengan prosedur ataupun cara-cara untuk memiliki tanah Rizab Melayu ini. Dan saya pasti mesti para penonton semua tertarik untuk mengetahui tentang prosedur ini. Yalah, sebab saya pun mendengarlah pelbagai rintihan, pelbagai komen, pelbagai rungutan yang ada di luar sana. Ada yang kata, susahlah nak dapat tanah Rizab Melayu ni sebab kerajaan negeri ni tapis betul-betul. Tapi betul-betul dia nak luluskan pun susah. Ada yang kata macam tu. Dan ada juga yang kata, tak nak lah aku beli tanah Rizab Melayu ni sebab kalau nak buat permohonan pun susah, remeh, leceh, susah dan sebagainya. Banyak kita dengar persepsi-persepsi yang sebegitu. Jadi hari ini saya perlu ubah persepsi yang ada, yang saya katakan tadi, bahawa prosedur ni adalah tidaklah sesukar mana seperti yang dikatakan sebentar tadi. Dan prosedur ni sebenarnya adalah mudah saja. Boleh nak dikatakan sama saja prosedur untuk beli tanah Rizab Melayu ni dengan hartanah jenis lain, terutama sekali apabila hartanah ini dia ada sekatan kepentingan. Perbezaannya hanyalah sedikit sajalah. Apabila kita nak beli ataupun kita sebagai orang Melayu sendiri nak beli tanah Rizab Melayu ini, sudah pastinya selaku pembeli, tuan-tuan dan puan-puan perlu memastikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan memang berketurunan Melayu di dalam kad pengenalan serta sijil lahir tuan-tuan dan puan-puan yang memang ditulis bangsa tuan-tuan dan puan-puan adalah bangsa Melayu yang lahir di Semenanjung Malaysia dan mestilah beragama Islam. Okey, mungkin ada yang kata, remeh lah benda ni, leceh lah benda ni. Ya, memang kadang-kadang kita nampak benda ni remeh. Tetapi saya sarankan bahawa kita jangan ambil mudah berkaitan dengan hal yang disangka remeh ni sebenarnya. Kerana saya ada beberapa kes lah. Beberapa kes di mana salah satu kes ni adalah beliau ni ada claim ni sebagai seorang Melayu. Tetapi bila kita semak, beliau ni adalah bukan seorang Melayu daripada Semenanjung sebenarnya. Beliau daripada Sabah dan Sarawak. So apabila kita buat permohonan untuk mewakili klien ni untuk beli hartanah ataupun tanah Rizab Melayu ni, tiba-tiba bila pergi ke pejabat tanah tak lepas. Dan pejabat tanah dia reject terus permohonan tersebut. Jadi dia mendatangkan kesukaran sama ada kepada pihak pembeli maupun penjual maupun kesukaran kepada pihak peguam untuk melaksanakan kes ni. Saya teruskan kepada prosedur untuk tanah Rizab Melayu ni, seperti yang saya katakan sebentar tadi, dia perbezaan hanyalah sikit je. Sikit je daripada prosedur pembelian hartanah yang lain. Perbezaannya saya boleh katakan di sini adalah pada borang 14A ataupun secara mudahnya dipanggil borang pindah milik. Jadi untuk dokumen 14A ini ataupun borang pindah milik ini, kedua-dua pihak penjual, sama ada pihak penjual maupun pihak pembeli, perlu hadirkan diri ke pejabat tanah dan perlu sign satu dokumen ataupun dokumen 14A tadi di hadapan ADO supaya kerana penyaksian borang 14A ini adalah untuk tanah Rizab Melayu sahaja dan ia berbeza dengan cara penyaksian untuk hartanah jenis yang lain. Dan seperti mana yang saya maklum, tanah Rizab Melayu ni dia memerlukan penyaksian di hadapan ADO tadi, di pejabat tanah, kerana ADO mungkin ataupun nak tengok tanah yang dipindah milik ni sebenarnya akan dimiliki oleh orang Melayu sahaja. Yang mana ADO ni dia akan mengesahkan beberapa dokumen yang perlu pihak pembeli bawa nanti. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan memang perlu faham tentang prosedur ni kerana bukan suka-sukalah daripada pihak peguam nak mengarahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke pejabat tanah untuk melaksanakan proses ini. Sebab proses ni memang dah ada prosedur yang tersendiri. So perlu faham tentang proses ini sebenarnya. Jadi bila dah adanya sesi, dah ditetapkan hari untuk sesi tanda tangan dokumen 14A di hadapan ADO tadi, maka pihak pembeli dan pihak penjual perlu mengemukakan beberapa dokumen yang diperlukan semasa sesi penyaksian tersebut. Sesi penyaksian tersebut dibuat. Jadi bagi pihak penjual, apakah dokumen yang diperlukan untuk bagi penyaksian ni sebenarnya, sesi penyaksian ni sebenarnya? Baik, sekiranya daripada sudut penjual, sekiranya rumah tersebut sudah dihabis bayar ataupun dah hutang dah tak ada, maka pihak penjual perlu mengemukakan salinan geran yang original. Tapi kalau pihak penjual sekiranya rumah tu belum habis bayar hutang lagi ke ataupun dan sebagainya, maka pihak penjual perlu kemukakan salinan carian rasmi. Sekiranya kalau ikis lah, kalau ada rumah ataupun tanah Rizab Melayu ni, bila dalam geran dia ada sekatan kepentingan,
Jadi pihak penjual perlu juga mengemukakan salinan dokumen kebenaran pindah milik yang telah diluluskan oleh pejabat tanah serta mengemukakan sekali ataupun sertakan sekali kad pengenalan semasa sesi penyaksian tersebut berlangsung. Okey, itu dari sudut pihak penjual. Dari sudut pihak pembeli pula, pihak pembeli perlu mengemukakan seperti biasa kad pengenalan dan salinan sijil lahir kepada pihak ADO untuk memastikan bahawa pihak pembeli ini disahkan sebagai orang Melayu dan memang layak untuk membeli hartanah tersebut. Okey, kalau kita tengok kat sini bahawa bila kita jual ataupun melibatkan jual beli hartanah yang lain, maka kalau selain daripada hartanah Tanah Rizal Melayu, maka penyaksian ni boleh dibuat di hadapan peguam saja ataupun tanda tangan borang 14A ni boleh je sign depan peguam. Tapi berbeza pula dengan Tanah Rizal Melayu ni bahawa penyaksian borang 14A ataupun signing borang 14A tu perlu dibuat di hadapan ADO. Jadi dia memang agak kes ni ataupun tanah ni dia punya prosedur ni agak special sikit sebenarnya berbanding hartanah yang lain. Okey, kalau nak dikatakan tentang lain-lain prosedur, saya dah katakan tadi bahawa prosedur ni sebenarnya sama je. Cuma dia tak ada perbezaan yang ketara lah dengan hartanah-hartanah yang lain. Cuma semasa pendaftaran pindah milik nanti di pejabat tanah, macam biasa perlu kemukakan mungkin, bukan mungkin, memang perlulah salinan sijil lahir pembeli yang telah diperarkuisah oleh pihak peguam.